Alhamdulillah pagi Jumaat ni pertemuan yang hebat, kerana saya cukup suka bila dipertemukan pada hari Jumaat. Kerana sebab tu kebanyakan program saya semuanya hari Jumaat lah saya suka. Kerana Sayyidul Ayyam ada keberkatan di situ, insya-Allah ya. Jadi alhamdulillah juga terima kasih pada penerbit kita Ustaz Syafiq kerana menjemput saya ke sini sebagai orang yang dhaif ni sebenarnya ya, untuk datang bersembang-sembang pada pagi Jumaat ini dengan tajuk, sebenarnya tajuk tu besar sebenarnya, tajuk islah hati, islah diri ya. Yang mana tentang islah ni sebenarnya adalah perubahan. Jadi kita guna Arab sikit lah ya. Jadi sebenarnya dalam bahasa kita perubahan tu adalah perkara yang bukan kata sekadar penting, tapi yang teramat penting sekali. Kerana setiap hari itu Allah Ta'ala jadikan kejadian langit dan bumi, setiap hari juga sebenarnya ada perubahan. Cuba perhatikan langit, pasti ada perubahan. Tak pernah sama lukisan Allah di atas langit sana ya, mesti ada perubahan. Dan juga sebenarnya bumi juga berubah sebenarnya. Bumi juga bergerak sebenarnya, tapi kita tak rasa. Setiap tahun 2 mm bumi bergerak sebenarnya, tapi kita tak rasa ya. Benda tu Allah sebut dalam Quranul Karim. Jadi bila sebut tentang segala kejadian langit dan bumi itu juga berubah, ada perubahan, bagaimana kita makhluk yang sebaik-baik kejadian yang Allah jadikan, mesti orang kata apa, ada perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan. Okey. Nombor satu sekali, perubahan ini nak tak nak memang perlu berubah. Apa dia? Umur kita pun berubah sebenarnya. Semalam dah selepas, hari ni tambah sehari lagi Jadi jangan risau untuk takut untuk age factor, jangan ada masalah, tak ada masalah. Sebab tu saya tengok kadang-kadang saya lalu di jalan, nampak ada produk-produk dia panggil age lock. Dia nak lock age dia, umur tu dia nak lock umur sebab takut jadi tua ya. Tapi sebenarnya takkan boleh di lock, kerana setiap hari akan berubah kita, hari ini dan hari esok dan sebagainya. Kemudian yang kedua, perubahan pada diri kita sendiri. Sebab tu orang tanya Ustaz, bila cerita bab perubahan, saya kata nombor satu perubahan tu bila perut kita buncit tu perubahan tu. Ada perubahan dalam diri kita dan tubuh badan kita, kesihatan kita, rumah tangga kita, anak juga dan sebagainya. Tapi yang paling utama, perubahan hati dan diri itu sendiri. Kerana hati itu yang menjadi kunci dalam kehidupan kita. Kerana Nabi SAW pernah bagi tahu para sahabat, ini tentang orang tengah semayang kan. Yang mana orang semayang tu nampak khusyuk tapi sambil mengurut-ngurut janggutnya dalam semayang, walaupun tak batal. Tapi sahabat tanya, Rasulullah, adakah orang ini orang yang khusyuk? Maka Rasulullah kata, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada satu seketul hati ataupun daging yang merupakan raja baginya. Jadi kalau lurus raja tersebut, maka luruslah seluruh anggota badannya. Maka apa dia? Itulah di hati, Nabi kata. Kerana kalau hati itu lurus, maka seluruh tubuh badan dan anggota kehidupannya akan menjadi orang yang lurus. Maka sebab itu nak ubah apa-apa, jangan fikir ubah rupa, ubah muka, ubah badan, fikir tentang perubahan hati kita. Sebab tu Nabi SAW suruh kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agama dan taat kepadamu. Kenapa Nabi suruh doa? Kerana hati itu akan berubah-ubah. Jadi hari ini kita nak sama-sama sembang-sembang dengan izin Allah, biar kita menentukan perubahan hati itu berubah kepada jalan kebaikan. Maka kemudian baru boleh cerita berubahnya di perubahan diri kita. Kerana bermula daripada hati. Jangan ubah diri dulu, hati tak berubah, dia jadi masalah kat situ itu dari cerita dia, insya-Allah. Walaupun tak nampak di dalam, tetapi sangat memberi kesan kepada apa yang di luar. Dan dia menentukan kepada rasa kita. Betul Ustaz. Pernah juga kita dengar kata-kata hati itu tidak bertulang, tapi seringkali patah hati, kecewa dia. Kerana bila mana kita nak berubah ni, kita dok banyak bergantung pada pandangan, kata-kata dan persepsi orang luar di sekeliling kita. Jadi bila kita berharap terlalu banyak pada manusia, kita akan cepat kecewa Ustaz. Tambah-tambah bila kita nak berubah, islah, nak mencari islah yang sebenar itu Ustaz. Mungkin Ustaz boleh tak bantu sikit, tang mana nak mula, macam mana nak mulakan tu islah kita ni? Baik. Okey, jadi bila kita dah katakan tadi tentang perubahan, bermulanya titik tolak perubahan itu daripada hati. Jadi bila hati ini tak ada siapa yang tahu, bila hati ini tak ada siapa yang nampak, jadi kenapa perubahan itu perlu digantungkan kepada manusia? Itu persoalan kita. Kenapa setiap satu perubahan, kadang-kadang soalan yang paling popular dalam hidup kita bila nak berubah ni, kita akan tanya apa orang kata. Itu dia. Apa orang kata, apa kata orang, ada balik pada orang dan sebagainya. Tapi persoalan sebenarnya yang perlu kita tanya dalam diri kita dan hati kita, apa Allah kata? Itu yang paling best sekali. Apa yang Allah kata? Kalau aku berubah kepada jalan kebaikan, maka apa Allah kata? Kalau Allah kata aku suka benda ini, maka teruskan walaupun orang lain tak suka. Kerana Nabi SAW ada katakan dalam perkataan Nabi yang mengatakan bahawasanya tidak semestinya satu perkara yang baik di mata manusia itu baik di mata Allah.
Dan tidak semestinya perkara yang buruk di mata manusia itu buruk di mata Allah. Jadi boleh jadi memang perubahan kita nak buat baik, kadang-kadang kita ditentang oleh sahabat handai kita yang ada di sebelah kita. Kan? Nak jadi baik sikit je, baru pagi Jumaat ni bagi salam lebih sikit, pakai look lawa sikit, Islamik sikit, orang kata ini ustaz mana datang ni. Jadi banyak orang datang jumpa saya, ustaz nak buat perubahan ni bukan senang. Memang bukan senang. Kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa perubahan yang cukup besar dalam kehidupan, dari berjahiliah kepada orang yang bertauhidkan kepada Allah. Apa yang berlaku kepada Nabi kan, ditentang sehabis-habis ni. Jadi begitu kita, ya. Jadi sebab tu nombor satu sekali yang perlu kita buang belenggu dalam kehidupan kita. Ada namanya belenggu. Nak berubah je tersangkut tu belenggu lah. Jadi nak robohkan belenggu itu adalah belenggu manusia. Kerana manusia ini sendiri boleh menjadi musuh kepada kita. Kita ada banyak musuh sebenarnya. Kan? Nombor satu sekali manusia. Dia bukan kata tak nak kawan dengan manusia. Tak tanya, semua manusia ni musuh tak. Maksudnya boleh jadi musuh. Ya. Kemudian yang kedua, musuh kita juga boleh jadi daripada golongan nafsu. Nafsu kita sendiri adalah musuh kita. Kerana bila nak berubah kepada kebaikan, nafsu tak suka. Betul. Sebab Allah kata dalam Quran, innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu tidak lain tidak bukan hanya menyuruh kamu untuk melakukan kejahatan. Jadi bila nafsu, bila diri hati nak buat baik, nafsu kata tak boleh. Sebab tu kita tanya diri kita hari ni, semua yang mendengar, ada tak kita buat kebaikan pagi ni? Contoh nak buka radio IKIM, nak dengar slot pagi ni, mengatakan saya ni semua buat dengar ceramah, dengar kuliah tazkirah pagi ni adalah kerana berdasarkan tuntutan nafsu saya. Ada tak agak-agak macam tu? Nak pergi masjid, saya datang masjid ni ustaz sebab atas dorongan nafsu saya. Nafsu nak pergi masjid kan kita dengar benda tu sebenarnya. Kerana nafsu akan amaratun bisu, dia akan suruh kita buat jahat belaka. Jadi musuh kita dari kalangan manusia perlu kita robohkan, jangan jadikan asbab manusia lah menjadikan kita tersangkut untuk nak melakukan perubahan. Kemudian yang kedua, nafsu kita perlu dididik, kerana nafsu kita ini akan menghalang kita untuk buat kejahatan. Kemudian yang ketiga, dunia ini sendiri akan menjadi musuh kepada kita kalau tak kena caranya. Kerana bila kita nak berubah buat kebaikan, dunia akan mengatakan pada kita, manusia sekarang berada dalam up to date, dalam keadaan yang sedang mengikuti zaman canggih. Zaman canggih, zaman sekarang zaman canggih beserta maksiat. Jadi kalau tak buat maksiat tak canggih maksudnya. Jadi itu dunia. Itu musuh kita. Dunia boleh jadi musuh. Tapi ada cara-cara bagaimana kita nak mematikan ataupun nak mengawal musuh-musuh tersebut. Tapi tetap canggih. Tetap canggih. Tapi canggih. Dalam canggihan itu kita perlu ada perubahan. Okey, jadi sebab tu nombor satu, perubahan hati jangan tertakluk kepada musuh-musuh yang berada di sekeliling. Itu belenggu. Jom kita robohkan ramai-ramai. Sebab tu hati tadi saya katakan tadi tidak boleh dilihat oleh manusia, tidak nampak siapa pun, tapi hanya Tuhan yang melihat akan hati. Hati ini hanya tempat pandangan Allah. Jadi sebab tu nak Allah tengok kita dalam kasih sayangnya, tolong bersihkan hati, tolong ubah hati. Macam kita dapat tahu kawan kata nak datang rumah ni, nak singgah rumah, kita akan bersihkan kawasan mana dulu? Tempat yang dia nampak, betul tak? Betul tak? Hall kita cepat-cepat angkat, baju letak dalam stor. Bawah katil. Dalam stor. Stor tu kalau buka bertabur baju. Kenapa jadi macam tu? Sebab manusia yang datang nak tengok, dia akan melihat hall, ruang tamu kita, betul tak? Jadi kita akan buat perubahan secantiknya di situ kerana akan dilihat oleh manusia. Lalu bagaimana hall kita dalam diri kita? Apa dia? Hati kita yang Allah nak tengok setiap saat dalam hati kita. Adakah kita dah ubah hati kita? Adakah kita dah mop hati kita macam mana kita mop kita punya rumah sebelum orang datang? Jadi inilah perubahan hati, ya Allah. Bila bab hati ni sebenarnya nak cerita satu hari tak cukup sebenarnya. Tapi inilah antara orang kata apa, perkara-perkara penting yang perlu kita ambil tahu, insya-Allah. Betul. Kita pun sering dengar kan hadis, Allah tak pandang pada rupa, pandang pada hati kan. Baik, kita nak buka talian sekarang sambil-sambil kita tanya Alam Ustaz. Okey, 4 platform kami sediakan. Boleh like kami di Facebook ikim.fm ataupun mention di Twitter Radio Ikim FM. Calling pun boleh. 03 6205 1500. Ataupun hantar SMS. Type IKIM, IKIM, jarak soalan tuan-tuan dan puan-puan, hantarkan ke 39111. Di talian Syafiq Zulkifli sedia menanti untuk soalan-soalan daripada sahabat sekalian. Jom kita sambung lagi Ustaz, cerita tentang islah diri, islah hati bersama Al-Fadhil Ustaz Ridwan Zainal Abidin yang juga katanya pengasas Akademi Ustaz Duan UDA UDA tu. InsyaAllah hari ini akan berkongsikan manfaat ilmu bersama-sama sahabat pendengar. Mungkin Ustaz ada tak contoh kisah-kisah terdahulu di kalangan para sahabat yang boleh dijadikan iktibar ataupun inspirasi kepada kita dalam nak membentuk islah diri, islah hati ni? Baik. Okey, jadi tentang cerita sahabat, sudah pasti kita tahu sahabat ni dibentuk hatinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, di Mekah selama 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi membentuk apa? Nabi membentuk hati sebenarnya.
Jadi banyak orang kita menyebut Nabi SAW membentuk di Mekah itu tauhid, tentang keesaan kepada Allah 13 tahun lamanya. Jadi tauhid itu berkaitan dengan apa dalam diri kita? Adakah tauhid berkaitan dengan akal? Adakah tauhid berkaitan dengan perut dan tubuh badan? Tak. Tauhid adalah berkaitan dengan hati. Jadi Rasulullah SAW 13 tahun menggunakan sepenuh masanya untuk membentuk hati-hati para sahabat. Sehingga kan kenapa apabila Allah kata berubahlah, apa dia berubah? Hijrahlah ke Madinatul Munawwarah, maka tidak ada satu orang pun sahabat yang membantah kehendak Allah. Kenapa? Kerana hatinya telah pun dibentuk. Jadi kalau nak cerita pasal sahabat, ya Allah, banyaknya sahabat yang telah dibentuk. Tapi kita ambil Rasulullah SAW sendiri pun cukup dah sebenarnya, ya. Dah nampak dah bagaimana perubahan yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan bagaimana Nabi ajar hati sahabat menjadi kukuh untuk melakukan perubahan demi perubahan dalam diri. Tadi ada disebutkan tadi tentang hadis kan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak pandang rupa-rupa paras kamu, tapi Allah pandang hati-hati kamu. Jadi Rasulullah membersihkan hati para sahabat, sehingga kan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, antara contohnya sebelum kepada Rasulullah, kita Umar dulu. Bagaimana keadaan setelah Islam di Madinatul Munawwarah, duduk di curug masjid, tiba-tiba menangis. Menangis tergesa-gesa. Kemudian lepas menangis berhenti, ketawa pula terbahak-bahak pula. Jadi sahabat-sahabat kata, Umar ni dah lain macam dah ni. Ya. Pelik dengan Umar ni. Kenapa ya Umar? Pasal apa Umar? Maka Umar kata, aku menangis tadi ni bukan pasal apa, aku teringat bagaimana gelapnya hati aku. Ketika dulu bila dia pergi keluar bermusafir, ini kisah yang selalu disebut, musafir 2-3 tahun lamanya. Ketika pergi, isterinya dalam keadaan mengandung, hamil. Maka dia balik, dah lama dah kan, balik dah lahir dah anak dia. Maka anak dah besar, dah umur setahun lebih dah anak tersebut. Maka Umar Al-Khattab tengok anak dia, isteri dia melihat akan anak memakaikan pakaian anak dia tu dengan pakaian lelaki, sedangkan anak tu perempuan. Kerana apa? Kerana takut dibunuh nanti. Kerana Arab jahiliyah, anak perempuan itu akan dibunuh ketika kecil lagi. Jadi dipakai pakaian lelaki. Jadi Umar gembira kerana tengok anak dia tu anak lelaki, betul tak? Jadi umur setahun lebih 2 tahun dah kuat dah orang dulu. Orang dulu umur 2 tahun tu kira besar dah. Sekarang 6 tahun kecil lagi. Jadi bila dia pergi, dia kata dengan isteri dia, aku nak bawa anak aku untuk melihat bagaimana kehidupan lelaki. Berat hati isteri dia, tapi terpaksa bawa anak dia pergi padang pasir, tunjuk macam mana keadaan padang pasir, nak jadi lelaki kan. Jadi bila masuk, tiba-tiba anaknya nak buang air. Ketika anak nak buang air tu, orang kata, buang air. Orang Arab jahiliah ni, na'udzubillah min zalik lah, dia buang air kat tepi-tepi jalan je lah. Sampai hari ni pun ada lagi sebenarnya, ya, di keadaan jahiliah ni. Jadi anak dia lari jauh. Jadi dia pelik, kenapa anak aku ni lari jauh? Maka dia pergi ikuti, lihat rupanya anaknya mengqada hajat itu cara wanita, perempuan. Jadi dia dapat tahu anak dia ni perempuan sebenarnya. Jadi marah Umar, siapa tak kenal dia, Abu Hafsin, bapak singa. Bukan singa lagi dah, bapak singa. Jadi dia panggil anak dia tu dan ajak anak dia, ada satu permainan yang perlu kita lakukan. Apa dia? Kita gali tanah, korek pasir, korek pasir sampai dalam. Maka dia minta anak dia, kau terjun dalam tu. Maka anak dia terjun. Dan bila terjun anaknya, dia tutup tanah tersebut, iaitu dia kambus anak dia hidup-hidup. Jadi aku menangis, kata Umar, kerana aku teringat masa aku korek tanah dengan anak aku tu. Bila aku berpeluh, anak aku tu lap peluh aku. Tapi aku tergamak hati yang hitam, membuat anak aku ni mati dengan tangan aku. Sebab tu aku menangis, kata Umar, setelah aku Islam ini. Kenapa kau ketawa? Dia ketawa kerana titik hitam dalam hati dia juga. Perubahan hati dia yang teruk gelap dulu, iaitu bila dia pergi bermusafir, dia terlupa. Tengah jalan dia terlupa bahawasanya orang jahiliah dia ada satu patung dia punya berhala kecil itu. Kalau tak bawa, bila nak pergi travel mesti bawa. Kalau tidak, mesti nasib malang. Jadi tu rupanya nak patah balik jauh. Jadi tertinggal dia punya patung tu. Jadi dalam perjalanan tersebut dia kata, macam mana ni, kan teruk perjalanan ni, nanti bala. Jadi dia pun tengok makanan yang ada korma banyak. Jadi dia buat korma tu, dicocok jadi patung. Kemudian patung tu jadi seolah-olah berhala yang memohon keselamatan dalam perjalanan, betul? Jadi dalam perjalanan tersebut dah siap patung, selamatlah. Tiba-tiba lapar pula perut dia. Makanan tak ada, patung tu ada. Diperbuat daripada korma, lalu dimakan. Jadi dia rasa yang dia terbahak-bahak ketawa, dia menggeli hati melihat bahawasanya hitamnya hati aku, sehingga kan Tuhan aku sendiri pun aku makan, dia kata, ya. Jadi inilah kata Umar, setelah aku mendapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka perubahan hati ini yang membuatkan aku teringat kembali kejahilan aku. Jadi bayangkan Rasulullah SAW mendidik sahabat sehingga boleh menangis memikirkan kejahatan yang dilakukan. Jadi bagaimana keadaan kita, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar dan semua sahabat-sahabat? Ada tak kita menangis kerana memikirkan kehitaman hati kita yang semalam?
Ada tak kita menangis tengah malam meraung kerana memikirkan bahawasanya hati kita gelap sehingga kita tergamak melakukan maksiat dan penderhakaan kepada Allah. Itulah dia cerita antaranya lah. Masya-Allah. Soalan pertama dari pendengar kita Anis Syahira di SMS Ustaz. Ustaz, macam mana nak pulihkan hati yang sedih atau kecewa kerana manusia ni Ustaz? Okey, terima kasih. Anis namanya ya. Jadi tentang kecewa manusia ni tadi saya kata. Jadi hati ini bukan milik manusia. Itu dia ayat dia ya. Hati bukan milik manusia. Tapi hati milik siapa? Hati bukan milik kita. Walaupun hati dalam badan kita. Hati itu adalah milik Allah. Jadi kalau kita nak menangis, sedih, patah hati katanya tadi, patah ke gemuk ke hati, pastikan ianya kerana Allah. Biar Allah, akibat kerana Allah lah hati kita patah, tak apa. Maksudnya macam mana ni takkan patah hati pada Allah? Maksudnya kita telah melakukan kesalahan kepada Allah. Tak semayang subuh pagi tadi, patahlah hati sampai malam kerang. Kerana apa? Kerana kita melakukan kesalahan kepada Tuhan yang punya hati. Macam kita diberikan oleh seseorang manusia, hadiahkan kita satu kristal yang cantik, yang mahal. Tiba-tiba kristal itu dipatahkan oleh orang lain, kita sedihlah sebab orang lain yang buat. Tapi bayangkan kalau kristal yang diberi itu dihadiahkan, Tuhan yang memberi itu sendiri yang mematahkan. Rasa-rasa bagaimana keadaan kita? Remuk tak hati kita, betul tak? Jadi begitu keadaan hati kita dengan Allah. Jadi jangan patah hati. Saya tahu soalan tu adalah soalan tentang patah hati kerana manusia ni, kerana temannya, boyfriend ataupun saya kata buaya friend dia panggil. Buaya friend ni bahaya kerana dia boleh mematahkan hati, sedangkan sebenarnya tidak. Kerana bila Allah kata itu bukan jodoh kamu, maka itu yang terbaik bagi kita sebenarnya. Tapi oleh kerana kita ni, saya katakan tadi, memikir dengan hawa nafsu, kehendak kita nak orang tu minat, handsome, lawa, jadi kita nak dia. Tapi Allah kata aku tak nak dia. Jadi sebab itu patah hati kerana manusia itu hukumnya berdosa. Patah hati menangis kerana manusia hukumnya itu syirik kepada Allah. Kita menduakan Allah sebenarnya. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang empunya hati. Tiba-tiba kita kecewa hati, kita patah hati, resah hati, gundah gulana hati kerana makhluk yang sama taraf dengan kita. Jadi tak sepatutnya. Jadi Anis yang bertanya tadi, tak salah sedih-sedih, ketawa-ketawalah banyak-banyak, senyum-senyum lah banyak-banyak, kerana Allah Tuhan yang punya hati. Selagi mana dia tak ambil hati dari kita, selagi itu kita ada kebahagiaan lagi, insya-Allah. Atau adakah Ustaz, perlu tak kita rasa macam redha aja sebab kita tahu kalau hubungan ataupun urusan dengan manusia ini akan sentiasa mengecewakan. Bukanlah sentiasa, maknanya ada kalanya mengecewakan. Jadi kita bila redha tu tenang sikit hati kot. Baik, okey. Jadi keredaan tu adalah pangkat yang tertinggi. Jadi redha tu yang perlu. Ada orang dia boleh sabar tapi tak redha. Ada orang dia boleh saya ikhlas ni Ustaz, tapi dalam hati Tuhan je tahu. Jadi keredaan tu yang paling mahal sekali ya. Jadi bila hati nak dijaga tu, kenapa? Kerana hati milik Allah, dan bila Allah yang punya, maka kita kena sentiasa redha dengan ketentuan Allah Jalla wa Ala ya. Jadi jaga hati tu betul-betul kerana Allah punya. Ustaz, udah sikit kita dah pernah dengar kan, kalau dah tak mampu nak jaga hati yang ada, pintalah hati yang baru. Bahaya hati ni ya. Okey. Jadi nak pinta hati baru tu kalau ada masalah penyakit hati ya, penyakit doktor tu boleh ubah hati. Sedangkan sebenarnya maksud tu saya faham, maksud pujangga ni, sebab kadang-kadang orang berkata-kata ni, dia kata-kata dalam keadaan angau, tahu angau kan? Jadi bila angau ni dalam keadaan dia keluar ayat-ayat yang bombastik dia panggil ya. Jadi dia keluar ayat-ayat, kalau rosak dah hati tu, mintalah hati yang baru. Hati yang baru macam mana? Sedangkan hati tu hanya satu ya. Maksudnya adalah melakukan perubahan pada hati tersebut. Kalau hati tu lapisan yang atas tu telah pun terbakar, rosak, maka dikelukarkan lapisan yang baru. Maksudnya dimandikan hati itu, dibersihkan hati itu, diwangikan hati itu. Sebab saya katakan tadi, hati kalau diberi kepada manusia, insya-Allah pasti manusia akan kecewakannya. Hati kalau diserahkan pada diri sendiri, insya-Allah kita akan jadi gundah gulana. Tapi hati kalau diserahkan kepada Allah, insya-Allah bahagia sampai ke mati. Itu dia pegangan hidup saya macam tu. Bahagia sampai mati kalau kita serah ke Allah. Tapi kalau suami isteri kata, kalau Ustaz saya sebagai suami tak serah hati kat isteri, buat apa nak serah hati pada isteri? Isteri saya dengar marah ni Jadi buat apa nak serah kepada isteri? Jangan serahkan hati pada isteri. Tidak. Serahkan hati pada Allah. Tetapi apa? Memeliharalah hati si isteri. Pelihara hati isteri, pelihara hati suami. Kita pelihara hati kita kerana Allah, pelihara hati isteri kerana Allah, isteri pelihara hati suami kerana Allah juga. Jadi biarkan semuanya berpucuk pangkal kepada Allah. Tuhan yang punya. Kita ni tak ada apa-apa, tak ada apa yang milik kita sebenarnya ya. Okey, kadang-kadang kita dapat sesuatu macam seolah-olah kita nak memilikinya mutlak kan. Macam tak boleh diambil, tak boleh hilang dan sebagainya. Masalah macam tu. Okey, baik, 0362051500 untuk anda interaksi dengan kami. Betul. Tanyakan soalan pada Al-Fadhil Ustaz Ridwan tentang tajuk kita yang sedang kita bincangkan hari ini, islah hati, islah diri. Semoga banyak memberi manfaat bersama. Kita nak berehat sekejap. Kita akan kembali bersama Al-Fadhil Ustaz Ridwan seketika nanti. Terus dengar topik Jumaat yang dibawakan di IKIM FM.
الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Andai kita telah menjelaskan cukai pendapatan saban tahun, adakah ia sudah memadai dan tidak perlu lagi kita menunaikan zakat, khususnya zakat pendapatan? Sebenarnya cukai dan zakat adalah dua perkara yang amat berbeza dalam Islam. Jika ditinjau kepada polisi Islam, Rasulullah SAW tidak pernah mengenakan sebarang jenis cukai pun kepada umat Islam. Bahkan baginda menegah cukai dilaksanakan. Atas dasar itulah fuqaha menegaskan bahawa cukai tidak boleh dikenakan ke atas orang-orang Islam. Hal ini bersandarkan kepada banyak dalil daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya hadis daripada Fatimah binti Qais bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kewajipan dalam harta kecuali zakat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pada zaman dahulu, cukai di dalam negara Islam hanyalah dikenakan kepada orang-orang bukan Islam sahaja, dan kadarnya sekitar 10%. Di antara cukai yang diperkenalkan kepada non-Muslim di dalam negara Islam ialah jizyah atau cukai individu, kharaj iaitu cukai tanah, dan usyur iaitu cukai perdagangan. Dalam Islam, pemerintah hanya diizinkan mengutip dharibah, yang hanya dikenakan kepada orang-orang Islam yang kaya pada saat Baitul Mal sudah kekeringan perbelanjaan, sedangkan pada saat itu negara amat memerlukan dana demi maslahah ummah dan negara, misalnya membeli kelengkapan perang demi mempertahankan negara. Berbalik kepada persoalan di atas, oleh kerana pihak negara sudah mengenakan cukai, maka sebagai warga negara yang baik, kita masih perlu menunaikannya. Walau bagaimanapun, cukai itu sama sekali tidak boleh menghapuskan kewajipan zakat yang menjadi rukun kepada setiap orang Islam. Apa yang perlu? Tunaikan zakat terlebih dahulu dan selaraskan dengan cukai yang telah dikenakan. Umat Islam di Malaysia bertuah kerana setiap sen yang dizakatkan boleh diribetkan ke atas cukai. Ini boleh mengurangkan tekanan keuangan ke atas umat Islam kerana wajib membayar kedua-duanya sekaligus dalam satu masa. Kesimpulannya, cukai sama sekali tidak dapat menghapuskan kewajipan berzakat seseorang apabila telah cukup segala syarat wajib zakat ke atas mereka. Okey, kita kembali saat ini untuk para pendengar yang baru je buka IKIM FM bersama untuk topik Jumaat dengan tajuknya Islah Hati, Islah Diri. Bertemankan Al-Fadhil Ustaz Ridwan Zainal Abidin. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang dah pun mengajukan soalan di SMS. Ramai sekali sahabat-sahabat kita. Kalau boleh kita kongsikan. Sebelum kita ke soalan pemanggil atau pendengar kita nak tanya Ustaz. Okey, tadi Ustaz dah sebut kalau menangis kerana manusia itu sia-sia. Menangis itu biarlah kalau patah hati macam mana pun patah hati kerana Allah Ta'ala. Tetapi kadang-kadang ada juga pendengar ataupun kita lah terlintas di hati. Abi yang Rasulullah SAW menangis ketika kehilangan isterinya, Siti Khadijah tu. Macam mana penjelasannya? Baik. Okay, jadi tentang menangisnya kerana manusia itu adalah satu kesalahan sebenarnya kan. Jadi orang kata Abi Rasulullah pun menangis bila Khadijah wafat dan sebagainya. Jadi kita kena ingat Rasulullah SAW menangis kerana Rasulullah adalah manusia. Nabi kata aku ni pun manusia, bashar, manusia. Tetapi tangisan Rasulullah kita kena tahu kerana apa dia menangis. Adakah kerana semata-mata kehilangan si isteri, kekasih hatinya?
Pasti jawapannya tidak. Nabi menangis kehilangan si isteri itu sebagai satu ketentuan dan takdir daripada Allah. Maka Nabi menangis kesyahduan kerana memikirkan ketentuan Allah yang berlaku ke atas dirinya, ujian Allah ke atasnya. Maka tangisan Nabi itu adalah tangisan rintihan kepada Tuhan, bukan merintih kerana kehilangan, meraung, ataupun kita kata sebagai orang yang tak boleh terima ketetapan Allah kerana kehilangan isteri tercinta. Tidak. Jadi yang menjadi kesalahan adalah bila menangis, meraung kerana tak boleh terima kematian si isteri, kematian si suami. Kalau suami meninggal, isteri kata, bang sepatutnya saya dulu bukan awak, dia kata macam tu. Tapi kalau malaikat maut datang kat dia, dia tak nak mati masa tu. Ya. Jadi dia kata macam tu. Jadi seolah-olah menolak ketentuan takdir Allah. Tapi Nabi tidak. Nabi mengeluarkan air mata menangis kerana Nabi kata, aku manusia, hati manusia kan. Tetapi bukan kerana kehilangan si Khadijah, isterinya yang dikasihi, tapi kerana ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang mengambil kekasihnya itu dan takdir Allah. Maka Nabi merintih kepada Allah. Jadi lepas ni nak menangis, silakan menangis. Jangan kata pula Ustaz Ibrahim tak boleh nangis. Tak, nangislah, tapi pastikan tangisan niat kerana Allah tu. Kerana Allah Ta'ala ni, saya katakan Allah Ta'ala maha cemburu. Kalau menangis kerana selain daripada Allah, Allah tak suka. Sebab Allah kata la syarikalah, tidak ada sekutu bagi aku. Jangan menyekutukan aku pada kasih sayang, jangan menyekutukan aku pada tangisan, jangan menyekutukan aku pada penyembahan. Jadi kalau kita sendiri, saya katakan tadi, kalau isteri sendiri kata kat suami, bang kalau you ada orang lain dalam hati, you siap you, dia kata macam tu. Jangan ada orang lain, mesti I seorang je dalam hati. Maksudnya jangan ada orang kata apa, berlakunya satu kecurangan di situ. Itu manusia. Bayangkan Allah Ta'ala ni maha cemburu sebenarnya. Sebab tu tak boleh ada sekutu dalam hati. Menangis kerana apa? Kerana Allah terima tangisan tu, dapat pahala. Tapi menangis kerana manusia, Allah tolak, bahkan dapat dosa. Okey? Jadi kita kena jaga betul-betul tangisan. Boleh menangis, jangan tak menangis, tapi tangisan kerana Allah, kerana ketetapan Allah Jalla wa Ala. Sekadar dari mata je, mata tu, tapi dari hati juga, Ustaz. Betul. Boleh dibetulkan, insya-Allah. Ustaz, ada satu soalan dari SMS kita, Puan Hindun Haji Hussein, bertanya tentang had usia ni. Sungguh sedih, kata beliau, bila tengok saudara yang hampir dengan kita tak mampu berubah, tak mahu berubah, sedangkan usia dah habis, hampir-hampir di penghujungnya. Apa pandangan Ustaz? Mungkin ada sedikit nasihat tentang masih belum terlambat. Baik. Okey, tentang had umur. Had umur tak ada siapa yang tahu. Tak ada siapa yang tahu. Had umur ni bila kita meninggal, tak tahu. Kalau kita ni macam roti senang, kat belakang dekat leher kita ni ada label bila buat, bila habis kan. Senang, tapi tak ada. Semua Allah Ta'ala bagikan kepada kita tanda-tanda bahawasanya dah hampir kematian, rambut kita beruban dan sebagainya. Contoh, itu sebagai alamat. Sebagai alamat. Dan kenapa Allah bagi alamat itu? Sebab saya kata traffic light dalam dunia pun kita ambil cara Allah. Hijau, kuning, merah. Sebelum nak bagi merah, dia bagi kuning dulu, supaya kita standby untuk stop. Jadi begitu juga Allah. Jadi dia bagi kita had umur, tak ada siapa yang tahu, tapi diberikan orang kata apa, tanda-tanda. Dari bila tanda-tanda itu diberi, kita ingat tanda itu adalah nikmat daripada Allah, supaya kita ni berhati-hati. Kalau kita rasa kurang ke masjid, banyak-banyak ke masjid. Kalau rasa kurang taat, cepat-cepat taat. Okey, jadi soalan yang tadi tentang orang dah nak habis dah, dia kata dah nampak dah nak orang kata nak expired dah tapi masih lagi dengan keadaan tak nak berubah. Jadi sebenarnya nombor satu, belum terlambat lagi. Selagi mana nyawa belum keluar daripada kerongkong kita, selagi itu ada saat untuk kita mengucapkan taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi jangan ambil kesempatan. Orang kata tak apa, nyawa belum keluar lagi, boleh lagi kita enjoy. Jangan, kerana tak tahu bila nyawa tu nak keluar kan. Jadi bila tak tahu, kita kena sentiasa berwaspada. Jadi bila berwaspada inilah, setiap umur yang melangkah, setiap hari saya katakan tadi, perubahan demi perubahan perlu dilakukan. Sebab tu Nabi SAW kata, saya ambil tentang kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa nampak mungkar, maka ubah dengan kuasanya. Tak boleh dengan lidah, tak boleh dengan hati, betul tak? Jadi ayat tu nampak tentang kemungkaran yang kita lihat. Sebenarnya ayat tu juga memberitahu kemungkaran yang berlaku pada diri kita sendiri. Maka ada kuasa tak kita nak mengubah diri kita? Of course, kata Jawanya. Of course. Boleh ubah sebenarnya, sebab kita ada kuasa untuk menentukan diri kita untuk berubah atau tidak. Jadi jangan salahkan Allah. Allah hanya berikan tanda, Allah berikan alamat, Allah berikan taufik wal hidayah. Tetapi kita sendirilah yang nak berubah ataupun tidak. Okey. Jangan tunggu, jangan tunggu. Mari kita nak memanggil Ustaz. Memanggil talian. Okey. Kita ada Puan Ina dari KL. Silakan Puan. Saya sedang untuk mendidik hati. Tapi ada masalah begini, Ustaz. Saya macam mana nak cakap? Saya memang suka untuk bersedekah, berinfak, berzakah. Tapi bila orang datang untuk meminjam duit kepada saya tak suka benda tu. Saya beri, tapi hati saya macam ada perasaan yang
ada macam tak suka lah. Apa yang harus saya buat, Ustaz? Okey, terima kasih Puan Ina. Bagaimana dengan pemanggil yang seterusnya, mungkin soalan yang kedua daripada Puan Hasliza dari Keramat, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya nak tanya, tadi Ustaz ada beritahu dalam hati adalah dengan sabar, dan saya nak tahu macam mana kita nak dapat perasaan redha dalam pada bersabar tu, Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Redha dan sabar. Nak sabar, ada redha. Mungkin kita berikan peluang untuk Ustaz jawab terlebih dahulu dua soalan yang terawal, Ustaz. Berinfak tadi. Nombor satu tadi puan yang bertanya tentang Puan Ina tentang infak tadi. Dia suka infak. Kita ucapkan syabas kepada dia. Kerana orang yang suka memberi ni adalah orang yang terbaik di sisi Allah Jalla wa'ala. Kerana Allah Ta'ala tu sentiasa memberi. Jadi orang yang meniru sifat Allah ni adalah sifat yang terbaik sekali, ya. Tetapi ada satu hal dia kata masalah. Jangan kata masalah. Ini bukan masalah sebenarnya, itu satu hal sebenarnya, ya. Apa dia? Bila orang datang meminta, dia rasa tak boleh. Dia suka memberi, tapi bila orang minta ni dia rasa tak boleh. Saya faham tu. Maksudnya kadang ada orang kawan nak pinjam, dia rasa fobia, rasa takut. Kerana orang bila guna ayat pinjam ni dia bahaya sikit. Biar dia datang, aku nak duit, dia minta je terus, tak apa. Daripada kata saya nak pinjam, sebab insya-Allah dipinjam tu bila masa nak bayar balik tu mungkin takut. Ya. Jadi dia timbul orang kata apa, skeptical. Dia rasa susah untuk memberi, ya. Jadi apa masalah? Bukan masalah, tapi satu benda yang perlu dirobohkan belenggu tersebut. Kerana bila Puan Ina suka memberi, ya, satu kebaikan dah ada. Dan bila orang datang meminta, memang betul Rasulullah kata dia tak suka umat dia yang meminta-minta. Tapi kalau tak ada yang meminta, siapa pula yang nak memberi? Tak ada peminta, siapa nak memberi, ya? Jadi kalau kita nak memberi, kita kena tanya pada diri kita dua soalan. Yang pertama, mau atau tidak kita memberi? Yang kedua, redha atau tidak dengan pemberian ini? Kalau soalan yang pertama, mau atau tidak memberi, kita kata tak mau, maka jangan beri. Bukan satu dosa untuk tidak memberi sebenarnya. Tak dosa. Orang minta, kita boleh nak bagi, tapi kita berikan dengan kebaikan. Maksudnya jawab dengan kebaikan. Minta maaf, saya tak dapat bagi. Sebab apa? Jangan nipu pula, jangan ada sebab saya memang tak boleh nak bagi. Bila orang minta pinjam, saya memang tak boleh nak beri. Tapi insya-Allah kalau ada rezeki di masa lain, saya akan beri. Maka tolak dengan kebaikan. Okey, jangan marah terus dan sebagainya, ya. Kemudian soalan yang kedua, kalau soalan pertama kata boleh nak tak beri atau tidak, kita kata nak, maka pergi pada soalan yang kedua. Soalan kedua, redha atau tidak dengan pemberian ni? Sebab takut kita bagi tapi tak redha, maka tak dapat pahala apa-apa. Duit dah tentulah lebur dah bagi, kan? Tapi keredaan tak ada, maka tidak dapat pahala apa-apa. Pun tak ada. Jadi tanya pada diri dua soalan, Puan Ina, dapat dua soalan ni, tolonglah bagi. Kalau dua soalan ni, satu soalan pun tak ada jawapannya ya, maka tolong bagi ke salam pada orang tu, salam dia dan ucapkan doa kebaikan pada dia. Sebab satu sifat kita lah jarang kita buat. Bila orang tak sedekah kat meja-meja makan, kadang-kadang kita tak nak bagi tapi tak pernah kita angkat tangan. Cuba angkat tangan, ya Allah, aku tak mampu nak memberi, tapi kau tolong berikan selepas ini dia bertemu dengan orang-orang yang banyak duit, yang pemurah untuk membantu dia. Bayangkan peminta sedekah, kita doakan, dia menangis kat situ, insya-Allah. Okey? Jadi kita ubah sikit kat situ, ya. Baik, seterusnya. Soalan yang kedua, tentang redha tadi. Sabar. Macam mana nak redha, macam mana nak sabar. Jadi macam mana ni sebenarnya kena tepuk dada, tanya iman kita sendiri. Kerana macam mana itu bergantung kepada diri kita sendiri. Nak redha, nak sabar. First, tingkatan pertama, tolong sabar dulu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Tolong minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Jadi sabar tu nombor satu. Sabirin adalah perkara-perkara yang Allah Ta'ala selalu ingatkan pada kita, banyak-banyak sabar. Tapi saya katakan tadi, sabar, semua orang boleh cakap saya sabar. Sabar, ya saya sabar. Tapi dalam diri dia ni, jantung dia nak meletup dah. Sabar, Tuhan je tahu ni Ustaz, dia kata dia. Jadi meluap-luap dalam hati. Jadi sabar ni memang dah bagus, satu tingkatan yang pertama. Okey. Tetapi tolong tanamkan dalam diri tentang keredaan. Contoh sabar, orang mengata kita lah. Orang dengar, orang menyampaikan pada kita, ada orang sampai ni, orang ni kata kau, kita nombor satu, sabar dulu. Innallaha ma'as sabirin. Tapi dalam hati tengah membuat-buat ni, marah ni. Okey, maka yang kedua apa kita kena buat lepas kita kata kita sabar? Yang kedua, ya Allah, kalau Allah tak izinkan orang itu untuk mengata kita, takkan dia mengata. Okey? Kalau Allah tak izinkan dia berkata-kata, maka kita tak akan dikata. Betul tak? Jadi segala benda adalah atas ketentuan Allah dan kebenaran daripada Allah. Allah Ta'ala benarkan dia berkata-kata, itu dosa atas diri orang yang berkata. Allah Ta'ala benarkan dia mengata kita, itu sebagai ujian Allah ke atas kita. Maka nak redha atau tidak dengan ujian Allah? Maka tolong jawab. Betul tak? Nak redha atau tidak dengan ujian Allah? Kalau rasa tak nak redha ujian Allah, maka kita berada dalam kerugian. Tapi kalau redha dengan ujian Allah, insya-Allah sesungguhnya anda telah mengetahuinya. Okey? Insya-Allah. Rugilah kalau melenting marah tu, rugi dah. Dah lah kena kata. Dah lah kena kata. Tak dapat. Penat lagi. Okey. Tiga lagi pemanggil Ustaz, kita kumpulkan sekali. Cik Ibrahim dari Ampang, silakan. Dulu zaman jahiliah, orang jahil
dia tentang Islam, tapi macam mana dengan orang Islam sekarang ni? Dia menentang Islam juga, dia ambil Islam. Dia separuh-separuh je, macam mana ni? Adakah kita semayang sah tak semayang? Ya Allah. Kalau kita ambil Islam separuh-separuh saja. Okey. Untuk mendapat penjelasan pada Ustaz. Terima kasih Cik Ibrahim. Okey, seterusnya Puan Safiah dari Yomping, Johor. Yomping. Okey. Tanya tentang maksud qalbun salim yang dinyatakan dalam Al-Quran. Hati yang sejahtera. Macam mana nak mendapatkan hati yang sejahtera? Okey. Baik, terima kasih Puan. Seterusnya Cik Muhammad. Saya hati macam bercelaru lah pasal saya sebenarnya dulu ada niat untuk berjihad waktu kecil lah, dan sekarang ni rasanya ada ruang, ada peluang. Cuma ada beberapa macam ni, saya ada tanya dengan beberapa orang ulama lah. Ada setengah tu cakap masih fardu kifayah, ada setengah pula cakap dah fardu ain. Yang bercelaru lah. Lepas tu so far family okey lah, cuma mak tu macam ada keberatan sikit nak lepaskan. Kita je lah minta pencerahan lah. Sebab saya memang tak berkeluarga lah, ada anak dengan isteri, memang sedang mengandung lah sekarang. Cuma hati tu macam yalah terpanggil-panggil lah, macam tu je. Okey, terima kasih Cik Muhammad. Dahsyat betul sahabat-sahabat pemanggil kita saat ini. Cik Ibrahim, Islam separuh-separuh. Dulu lain, sekarang lain. Baik. Tentang Cik Ibrahim tadi, tentang jahiliah lah. Zaman jahiliah dulu betul, sebab dia tak dapat Islam lagi ya. Jadi sekarang ni macam mana pula dia panggil jahiliah moden, dia panggil. Islam, ambil Islam tapi tentang Islam. Ataupun dia panggil Islam separuh-separuh. Sedangkan tak ada istilah orang kata apa Islam separuh-separuh. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah kata, wahai orang yang beriman, masuklah Islamlah kamu kaffatan, dengan keseluruhannya. Jangan ikut perangai syaitan, kata Allah. Jadi maksudnya kat Cik Ibrahim tadi, Islam tak boleh separuh-separuh. Barang siapa yang ambil Islam separuh-separuh, maka dia itu tidak Islam. Rukun Islam 5 perkara, dia ambil separuh je. 2.5 dia ambil. Maka dia tak dikira sebagai orang Islam. Jadi bila Islam separuh-separuh ni, ada istilah Islam separuh-separuh, maknanya salah, dia bukan orang Islam. Dan apatah lagi bila dia katanya dia mengambil Islam, namanya Islam, tapi dia menentang Islam. Ni yang Nabi SAW kata, wa yabqal islama illa ismu. Akan kekal Islam, tidak lain tidak bukan, hanyalah nama saja. Ini yang berlaku. Dia ambil nama Islam, nama ni cantik, tapi tengok rupa tak nampak Islam. Dan yang paling takut sekali, Islam namanya, Islam agama kononnya, tetapi dia menentang Islam. Jadi bila menentang Islam, maka dia tak panggil sebagai Islam. Sebab dia mesti ada dua, Islam kemudian kafir. Islam kafir. Jadi bila orang Islam tidak lagi Islam, dia tidak akan duduk tengah-tengah, dia akan duduk di tempat kafirin. Maka bila kata Islam separuh-separuh, bukanlah Islam, dia adalah kafir. Jadi kalau berlaku sekarang ni, Islam menentang Islam, ditanya semayang tadi macam ni, sah tak? Jadi bila ada orang Islam tentang Islam, dia semayang, maka dia bukan lagi sebagai orang Islam. Maka semayang dia adalah semayang orang yang bukan Islam lah. Maka tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi Islam keseluruhnya. Tak boleh kata rukun Islam 5 ambil 1 tinggal 4. Tak boleh ambil 4 tinggal 1. Tak boleh. Jadi sekarang ni, sebab tu saya kata dalam ceramah selalu saya kata, zaman dulu, zaman sebelum Rasulullah datang, dia panggil jahiliyah. Sebab jauhnya dengan Nabi-Nabi. Maka Nabi datang, maka bawa Islam. Sekarang sebenarnya orang kata jahiliah moden, saya katakan tadi. Sebenarnya nak kata jahiliah dah tak boleh lagi. Kerana jahiliahnya adalah sebab tidak sampai seruan pada mereka. Tak dapat seruan, Nabi tak datang sebagainya. Adapun kita, Rasulullah SAW sampai dah 1400 tahun. Dan Nabi menyampaikan pula, meninggalkan wasiatnya kepada para ulama warasatil anbiya. Maka ada ulama sampai kita. Jadi kita sekarang dia bukan dipanggil sebagai orang jahiliah, tapi sekarang dipanggil sebagai orang yang memang sengaja tak mau tahu. Bukan orang tak tahu, orang yang tak mau tahu. Islam dah ada tapi tak nak ambil tahu tentang Islam. Jadi orang begini, saya jawab separuh ringkasnya. Sebab ditanya Islam separuh-separuh, kita jawab pun separuh-separuh. Kita kata Islam tidak ada istilah separuh-separuh. Islam kafatan sepenuhnya. Kalau separuh, kalau suku, kalau setengah, itu dipanggil bukan Islam kat situ. Okey, kalau semayang memang tak kira lah, tak cerita semayang lah kalau tak Islam. Betul ya? Okey, itu soalan yang pertama tadi ya. Kemudian soalan kedua, Puan Safiah, tentang qalbun salim. Allah sebut tentang di akhirat nanti, akan datang di akhirat nanti, yang mana bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Qalbin salim ni apa dia? Adakah hati seketul yang ada dalam hati kita ni? Qalbun salim adalah bermaksud jiwa yang sejahtera, jiwa yang tenang, bersempena dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Suratul Fajr kan Allah kata wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang tenang. Jadi qalbun salim bukan hati yang seketul gedebuk tu, tetapi qalbun salim itu adalah jiwa yang berada di dalam hati tersebut. Okey, jadi bagaimana cerita qalbun salim? Cara pertamanya sekali adalah bersihkan hati, sejahterakan hati dulu. Kemudian yang kedua, barulah boleh kita perkemaskan jiwa kita. Kerana bila hati dah tenang, hati dah kemas, hati dah bersih, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingat Allah banyak-banyak, hati jadi tenang. Bila hati tenang, jiwa akan jadi sejahtera. Apa tanda jiwa kita qalbin salim? Malaikat maut datang bagi salam nak ambil nyawa, kita kata ahlan wa sahlan. Itu tanda qalbun salim. Bila nak nyawa nak keluar tu, marhaban, malaikat maut silakan. Nak ambil nyawa silakan. Itu bermaksud orang yang telah qalbun salim. Dan dalam dunia, bila orang mengata tadi, cerita pasal orang mengata, orang mengata dia bagai nak rak teruk mengata dia. Maka petang kan dia pergi beli goreng pisang, dihadiahkan pada orang mengata dia. Itu tanda qalbun salim di dunia. Boleh tak boleh agak-agaknya kita ya? Boleh tak? Boleh tak ya? Kalau orang mengata kita pergi bagi hadiah kepada dia. Itu tanda-tanda qalbun salim fid dunia. Qalbun salim ketika akhirat, maksudnya ketika nak mati, nyawa nak keluar, ahlan wa sahlan. Tersenyumnya menerima kedatangan kematian. Sebab apa? Sebab nak balik, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi qalbun salim ni kena buat satu slot khas kot ya. Cerita qalbun salim je ni ya. Sebab nak syarah ayat qalbun salim tu panjang sebenarnya, tapi ni antaranya lah pada Puan Safiah. Okey. Kemudian yang ketiga tadi Cik Muhammad niat dia berjihad. Allah syabas. Orang macam ni, orang nak berjihad ni hebat. Orang berjihad ni Allah kata walladzina amanu walladzina jahadu wajahajaru wajahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi a'zamu darajatan indallah. Jadi orang yang niat, Cik Muhammad niat berjihad ni a'zam darajat. Darjatnya tinggi kat sisi Allah ni. Hebat orang ni hebat orang ni. Jadi tapi dia kata niat berjihad ada. Tapi nak pergi berjihad tu orang kata apa, ada macam-macam perkara yang berlaku. Mak tak berapa nak izin sangat, kemudian ada anak, isteri pula tengah mengandung dan sebagainya. Jadi saya nak tanya pada diri kita sama-sama, jihad tu apa dia sebenarnya? Adakah jihad ni mesti keluar rumah, pergi perang kat fisabilillah kat tengah perang? Kalau kata jawapannya itu, minta maaf, kita kena ngaji lebih lagi ni. Kerana jihad ni adalah berbagai-bagai jihad. Jihad ulama dengan tintanya, dengan tulisannya, dengan ilmunya. Jihad si isteri dengan melahirkan anak, kemudian menjaga anak dan rumah tangganya. Jihad si suami keluar rumah cari rezeki yang halal dan tayyibah, nak bagi makan pada anak isteri. Itu jihad sebenarnya. Jadi sebab saya kata kalau orang tak faham jihad, dia panggil lawan dia jahat, dia panggil. Orang tak faham jihad, dia jadi jahat. Jadi jihad ini adalah perkara-perkara. Apa maksud jihad? Kalau kita nak tanyalah kan, maksud jihad dari segi istilah, maknanya, makna bahasa jihad itu maksudnya apa agak-agaknya? Jihad itu maksudnya sungguh-sungguh. Jadi jihad ni adalah bersungguh-sungguh. Jadi bukan semestinya bersungguh tu perang ya? Bersungguh-sungguh. Ada orang tak hari ni yang makan tak sungguh-sungguh. Dia makan dia kais-kais je. Itu tanda tak lama lah tu. Ya. Jadi kalau makan dia suap, dia kepal betul-betul nasi tu. 3 pinggan. Itu maksudnya jihad lah tu. Jadi maksudnya sungguh-sungguh. Jadi Cik Muhammad pergi kerja keluar rumah, ya Allah aku berjihad nak cari rezeki yang halal dan tayyibah. Ini halal baik ni untuk nak bagi anak isteri makan yang halal, ya Allah. Daripada keluar rumah tinggalkan anak isteri yang nak bersalin, anak-anak yang sekolah duit ringgit tak ada, kita pergi berperang, sedangkan anak isteri di rumah tidak redha dengan keadaan kita. Kita tak mati syahid. Itu dipanggil mati perit, dia panggil. Ya. Jadi kena jaga-jaga betul-betul tentang jihad ni. Sedangkan hari ni yang dalam kereta sekarang dengar ni pun tengah pergi meeting, niatlah ya Allah aku berjihad di jalan-Mu ya Allah. Sebab nak mesyuarat, nak dapatkan projek yang halal dan thayyibah, nak bagi anak isteri makan. Subhanallah. Ini semua jihad belaka ni ya. Jadi kena faham. Okey, sebelum kita kesimpulan, satu soalan. Tadi Ustaz kata islah diri, islah hati, islah diri. Bila berubah hati, tamsilannya kepada diri, luaran itu. Tetapi banyak orang kadang hati tu betul dah, semayang tak tinggal, zikir dah banyak kan. Tetapi tidak ditunjukkan melalui perbuatan, tak seiring. Itu macam mana Ustaz? Baik. Jadi hati ni adalah dipanggil islah hati, membaiki hati, dan daripada hati itu kita islahkan diri, betul tak? Jadi ada orang kata hati saya baik, Allah je yang tahu. Betul. Bahkan hati saya ni lebih hebat daripada ustaz, dia kata. Alhamdulillah, dia kata masya-Allah. Tetapi luarannya tidak menampakkan kesungguhan keimanan itu. Jadi macam mana cerita orang macam ni? Kalau kita kata bahasa kasar ni, dia panggil cakap tak suruh bikin ni. Ya? Hati lain dan luaran lain, maka itu tanda-tanda nifaq, tanda-tanda kemunafikan. Okey, banyak orang takut munafik dengan manusia, tapi orang tak takut munafik dengan Tuhan. Okey, jadi kalau dalam hati dah baik, taat setia pada Allah, beriman pada Allah, takut pada Allah, maka dia reflect kepada diri kita yang luaran. Maka kalau hati mengatakan ya Allah aku takut pada Allah, aku beriman pada Allah, hayya 'ala salah, dia cepat-cepat pergi semayang. Itu tanda-tanda hatinya telah pun berubah, telah pun islah, telah jadi baik. Sebab apa? Hati akan menentukan luaran kita.
Luaran juga menggambarkan dalaman kita. Jadi sebab tu hati bersih, luaran dia akan nampak bersih sangat-sangat. Sebab tu jangan risaulah muka kita tak berapa nak lawa, yang penting hati kita lawa. Bila hati lawa, masya-Allah, muka kita macam comel je, macam cantik je ya. Jadi maksudnya kalau soalan kita katakan hati saya baik tapi luaran saya tak baik, maksudnya kita belum lagi baik. Okey? Dan hati yang baik itu akan menampakkan tubuh badan yang cantik, gaya jalan yang elok, rupa paras yang cantik dan kehidupan yang berakhlak mulia. Kerana reflect daripada hati. Okey? Jadi tanyalah hati kita bagaimana kita nak membentuk diri kita, insya-Allah. Jadi sebelum bentuk luaran, peribadi tolong bentukkan hati kita secantik, secomel mungkin. Insya-Allah luaran kita juga akan jadi comel. Jangan Allah panggil kita hari solat, kita kata kejap lagi lah. Lain pula jawabnya. Pula tu ada jawapan baru pula untuk azan ni, ya Allah. Kesimpulan Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Jadi kita pun diam tak diam dah nak ujung-ujung dah ya. Sekejap sangat. Kalau saya ni kalau bercakap demam pun hilang sebenarnya ya. Jadi mudah-mudahan yang mendengar pun tengah demam hilanglah percakapan kita semua ni, insya-Allah ya. Jadi bila simpul-simpul ni saya takut ni bab simpul-simpul, sebab bila dia bersimpul orang dengar dia jadi tersimpul ya. Jadi bukan kesimpulan lah, kita katakan sebagai kita punya point pengakhirannya apa kita buat. Sebab segala benda dalam dunia kita buat ni kita mesti ada dia punya tujuan, betul tak? Jadi pagi ni kita sembang, apa tujuan kita? Tujuan kita yang akhir adalah untuk memberi peringatan kepada diri kita dan kepada yang lain. Betul. Jadi yang mendengar di radio-radio, di TV dan di mana sajalah dalam rumah ke, tengah masak ke, tengah buat breakfast ke apa ke, kita ambil wadah bekas kita pagi ini bersembang-sembang ini sebagai satu titik perubahan dalam kehidupan kita ya. Jadi tujuan kita cakap ni adalah kerana Allah. Dan juga tolong tanam dalam diri kita masing-masing, saya nak berubah kerana Allah, bukan kerana manusia ya. Kalau berubah kerana manusia memang penat. Kerana Nabi kata kalau nak cari jalan, nak mencari keredaan manusia, nescaya masuk pasir dalam mulut. Maksudnya apa? Mati. Sampai mati. Ya Allah. Takkan boleh memuaskan hati manusia ya. Jadi jangan puaskan hati manusia sangat, sebab kita pun tak berapa nak puas hati pun ya. Jadi kita puaskanlah Allah. Puaskanlah Allah, kehendak Allah, keinginan Allah. Jadi jagalah hati, kerana hati itu tempat Allah Taala pandang ya. Allah melihatkan, menjatuhkan pandangannya kepada hati kita. Jadi peliharalah hati, kerana daripada hatilah akan turun kepada akhlak diri kita ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan orang kata apa, berikan kesan dan kefahaman kepada kita semua, sebab kita pun ada kat Institut Kefahaman ni ya. Jadi mudah-mudahan faham-fahamlah belaka. Jangan sekadar tahu kerana ramai orang tahu tapi dia buat-buat tak tahu. Jadilah orang yang faham, kerana orang yang faham pasti dia buat apa yang dia faham. Okey? Jadi wallahu alam.